Muqatta'at terbongkar, penyelesaian Al-Quran. Prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada pembaca yang dirahmati Allah. Al-Quran adalah kalam ilahi yang penuh keajaiban, satu anugerah yang tidak pernah usang untuk diterokai. Buku ini, Muqatta'at terbongkar, penyelesaian Al-Quran, adalah usaha kecil untuk membuka tirai rahsia huruf-huruf muqatta'at dan pola-pola tersembunyi dalam susunan dan nombornya. Dari Alif Lam Mim hingga Nun, dari 237 hingga 604, kami mengajak Anda menyelami tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Sebelum memulakan, marilah kita bersama-sama membaca doa pembuka bicara agar usaha ini diberkati dan diterangi petunjuknya. Doa buka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yajal lahu iwaja. Ya Allah, kami memuji-Mu atas nikmat Al-Quran yang Kau turunkan sebagai petunjuk dan rahmat. Bukakanlah hati kami untuk memahami kalam-Mu, terangkanlah akal kami untuk merenung tanda-tanda-Mu, dan bimbinglah lidah kami untuk menyebut kebesaran-Mu. Jadikanlah pembacaan ini langkah menuju keredaan-Mu, dan ampunilah kekurangan kami. Amin. Tip persediaan. Untuk memanfaatkan buku ini sepenuhnya, berikut beberapa cadangan praktikal. Sediakan mushaf, pegang Al-Quran fizikal atau digital untuk merujuk ayat-ayat yang disebut, seperti Iqra 91 atau Taha 21. Membaca terus dari mushaf akan memperkuat hubungan Anda dengan teks asal. Gunakan kalkulator, pola seperti 6.859, 699, atau 526.315.789, Mimun 263 dan melibatkan pengiraan. Kalkulator membantu mengesahkan nombor dan memahami hubungan matematik, seperti 151 plus 53, 664. Nota dan pen. Catat ayat atau pola yang menarik perhatian Anda untuk renungan lanjut. Contohnya, bandingkan surah 286 ayat dengan 286. Ruang tenang. Pilih tempat yang sunyi untuk fokus, mengingatkan kita kepada kesenyapan sebelum wahyu pertama, bab kosong. Cara membaca buku dan video buku ini disusun dalam 18 bab, dari kesenyapan hingga rumusan tanda-tanda. Mulakan dengan niat ibadah, baca secara beransur dan renung setiap bab. Contohnya, kaitkan Taha, bab 7 dengan 237, bab 17. Jika terdapat video pelengkap, tonton selepas membaca bab berkaitan untuk melihat contoh visual, seperti susunan halaman 604 atau jujukan Mim 263 sapa polam tudu dia lamnap mapuasa. Jangan tergesa. Al-Quran mengajar kita tartil, ampel. Bacalah dengan tenang dan penuh perhatian. Disclaimer. Usaha ini adalah tafsiran insan berdasarkan teks Al-Quran, nombor, dan tema yang jelas. Allah sahaja yang maha mengetahui hakikat sebenar di sebalik muqatta'at dan pola-pola ini. Buku ini tidak mendakwa kebenaran mutlak, tetapi mengajak pembaca merenung tanda-tanda ilahi dengan akal dan hati. Sadaqallahul azim. Allah yang Maha Agung telah berkata benar dalam setiap kalamnya, dan kami hanya berusaha mendekati kebenaran itu. Segala kekurangan adalah dari kami, dan kebenaran adalah dari Allah. Niat ibadah. Sebelum membaca, tetapkan niat. Aku membaca buku ini sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, memahami Al-Quran dan mengagumi kebesarannya. Semoga usaha ini menjadi amal jariah dan diterima di sisinya. Niat ini menjadikan setiap halaman langkah menuju redha Allah, selari dengan Iqra bismi rabbika, membaca dengan nama Tuhanmu. Prolog ini adalah pintu masuk kepada perjalanan ilmu. Al-Quran menanti untuk dibaca, direnung, dan dihayati. Marilah kita melangkah dengan rendah hati, berharap petunjuk dan keampunan dari Allah yang Maha Pengasih. Catatan salam. Dimulai dengan salam penuh barakah untuk menyambut pembaca. Doa buka bicara berasaskan bismillah dan pujian kepada Al-Quran, ringkas tetapi mencakupi permohonan petunjuk. Tip persediaan. Praktikal dengan rujukan kepada mushaf, kalkulator, dan fokus, sesuai dengan analisis nombor dan teks. Cara membaca. Memberi panduan bertahap termasuk video dengan nasihat tartil dari juz 34. Disclaimer, menggunakan wallahu alam untuk tawaduk dan sadaqallahul azim untuk mengesahkan kebenaran Al-Quran. Niat ibadah ditekankan untuk menjadikan pembacaan sebagai ibadah selari dengan tema buku. Gaya, melee formal, nombor sebagai perkataan, kecuali ayat surah, dan nada neutral berpaksikan Al-Quran. Tajuk Muqatta'at terbongkar, penyelesaian Al-Quran. Kandungan bab kosong, kunci senyap Al-Quran. Bab 1, kaidah berpaksikan wahyu. Bab 2, Muqatta'at. Bab 3, Alif Lam. Bab 4, Alif Lam Ra. Bab 5, Alif Lam Sad. Bab 6,
Alif Lim bab 7, Taha bab 8, Tasin Mim bab 9, Tasin bab 10, Yasin, bab 11, Sad, bab 12, Hamim bab 13, Ain Sin Kaf, Kaf bab 15, Nun bab 16, Kaf Haya, Sad bab 17, Pola bab 18, rumusan tanda-tanda teks berdaulat. Bab kosong, kunci senyap Al-Quran. Al-Quran bermula dengan kesenyapan yang penuh makna. Sebelum huruf-huruf muqatta' diucapkan, ada ruang kosong, satu permulaan tanpa kata yang mengundang renungan. Bab ini bukan tentang apa yang tertulis, tetapi apa yang tidak tertulis. Senyap sebagai kunci kepada pemahaman. Dalam kesunyian, kita mendengar panggilan pertama Iqra, namun tiada huruf muqatta'at pada wahyu pertama itu. Ini menunjukkan bahawa senyap adalah asas sebelum bunyi, satu ruang suci yang membuka jalan kepada wahyu. Apa? Kesenyapan sebelum muqatta'at dan wahyu. Bagaimana? Dilihat dalam permulaan Al-Quran, surah 1 tanpa memuqatta'at dan wahyu pertama 6 yang ringkas. Mengapa? Menekankan bahawa pemahaman bermula dari hening, bukan hanya dari kata-kata atau huruf. Justifikasi, surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbika, tanpa muqatta'at, berbeza dengan surah Duzat yang bermula Alif Lam Mim. Impak, mengajak pembaca berhenti, merenung dan mendengar sebelum membaca, menjadikan senyap sebagai pintu masuk kepada ilmu. Kebaharuannya menonjolkan kesenyapan sebagai bab kosong yang aktif, bukan sekadar kekosongan. Senyap ini adalah cermin kepada kebesaran Allah, seperti langit yang luas tanpa suara, namun penuh tanda. Bab ini menetapkan nada. Al-Quran bukan hanya teks, tetapi pengalaman yang bermula dari hening. Bab 1, Kaedah berpaksikan wahyu. Kaedah memahami Al-Quran mesti berpaksi pada wahyu itu sendiri, bukan spekulasi atau andaian luar. Al-Quran menyeru Iqra, membaca dengan nama Tuhan dan menegaskan dirinya sebagai petunjuk. 2 Bab ini menerangkan bagaimana pendekatan berasaskan teks, nombor dan tema dalam Al-Quran membuka rahsia muqatta' dan pola-pola tersembunyi. Apa? Kaedah yang mengutamakan Al-Quran sebagai sumber utama tafsiran. Bagaimana? Menggunakan ayat, susunan surah, jumlah ayat, halaman dan hubungan numerik serta tematik untuk menganalisis muqatta'at dan struktur. Mengapa? Al-Quran adalah hudan linnas, petunjuk lengkap yang mendedahkan maknanya melalui strukturnya sendiri, bukan melalui teori luar. Justifikasi, ayat Iqra pemulaan wahyu. Kitab yang jelas menegaskan kejelasan huruf dan beransur. Menunjukkan susunan ilahi. Impak, memastikan tafsiran kekal tulen, berpaksikan wahyu dan bebas dari andaian subjektif, membawa pembaca lebih dekat kepada maksud ilahi. Kebaharuannya, menggabungkan analisis teks, nombor, jumlah ayat, halaman dan tema sebagai satu kada bersepadu. Contohnya, muqatta'at, Alif Lam Mim, bukan sekadar simbol rawak, tetapi petunjuk yang disusuli ayat, kitab ini tiada keraguan. 22. Kaedah ini akan digunakan untuk meneroka setiap huruf dan pola dalam bab-bab berikut, menjadikan Al-Quran panduan kepada dirinya sendiri. Bab 2, Muqatta'at. Muqatta'at ialah huruf-huruf misteri di permulaan 14 surah Al-Quran, Alif Lam Mim, Yasin dan lain-lain. Bab ini menerangkan apa itu muqatta'at, bilangan dan lokasinya, serta peranan awalnya sebagai tanda ilahi yang menarik perhatian. Apa? Huruf-huruf terpisah, e.g. Alif Lam Mim, Kaf, di awal 14 surah. Bagaimana? Terdapat dalam surah 2, 3, 7, 10 hingga 15, 19, 20, 26, 27, 28, 36, 38, 40 hingga 46, 50 dan 68. Jumlahnya 14 set unik. Mengapa? Menyeru manusia untuk merenung tanda-tanda bahasa yang membentuk wahyu. 12 saat menegaskan keajaiban Al-Quran dari huruf biasa. Justifikasi. Ayat seperti ini ayat-ayat kitab yang jelas, 12 menit. Selepas Alif Lam Ra menunjukkan hubungan huruf dengan mesej. Kaf demi Al-Quran yang mulia, Mim 1, mengaitkan huruf dengan keagungan teks. Impak, menjadikan muqatta'at sebagai pintu masuk kepada kekaguman terhadap bahasa dan struktur Al-Quran, mengundang kajian mendalam. Kebaharuannya mengemuqatta'at sebagai sistem yang teratur, bukan rawak dengan pola yang akan diterokai dalam bab-bab berikut. Muqatta'at muncul dalam 29 surah, tetapi hanya 14 kombinasi unik seperti Alif Lam Mim 6 surah, Hamim 7 surah, dan Kaf 1 surah. Ini menunjukkan susunan yang sengaja, satu cabaran ilahi untuk memahami kebesaran melalui huruf-huruf sederhana. Bab 3,
Alif Lam Mim. Alif Lam Mim membuka 6 surah. 2, 3 Al-Imran, 20, 30, 31, dan 3 Sajdah. Bab ini menganalisis makna, peranan, dan hubungan huruf ini. Apa? Alif Lam Mim, 3 huruf di awal 6 surah. Bagaimana? Muncul pada surah 2, 3, 31, 29, 29, 31, 31, dan 32, 32. Kesemuanya diikuti ayat tentang petunjuk atau kebesaran kitab. Mengapa? Menandakan permulaan petunjuk ilahi pertama dari petunjuk dengan alif, lam, mim, sumber. Justifikasi, alif lam mim, kitab ini tiada keraguan, menegaskan kejelasan alif lam mim, Allah tiada Tuhan melainkan Dia, menuju tauhid. Tema penciptaan dan kebijaksanaan muncul dalam 19, 20, 38, 31, 10, 32, 4. Impak menunjukkan alif lam mim sebagai tanda asas kepada petunjuk, tauhid, dan tanda-tanda alam, mengaitkan 6 surah dalam satu tema besar. Kebaharuannya, mentafsir alif lam mim sebagai kod permulaan petunjuk yang konsisten merentasi konteks Mekah dan Madinah. Surah-surah ini membentuk kluster 2 dan 3, Madinah, asas syariat, 29 hingga 32, Mekah, renungan penciptaan. Alif lam mim menjadi jambatan antara wahyu awal dan lanjutan. Bab 4. Alif lam ra. Alif lam ra memulakan 5 surah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 14 Ibrahim, dan 15 Hijr. Bab ini meneroka makna dan kaitannya. Apa? Alif lam ra, 3 huruf di awal 5 surah Mekah. Bagaimana? Terletak pada surah 10, 11, 1, 11, 12, 11, 1, 14, 16, 1, dan 15, 19, 1. Diikuti ayat tentang kitab dan tanda-tanda. Mengapa? Menunjukkan pertama yang dilihat, Ra, pada kisah Nabi dan penciptaan. 10, justifikasi. Alif Lam Ra, ini ayat-ayat kitab yang jelas, dan Alif Lam Ra, kitab yang kami sempurnakan ayat-ayatnya, menegaskan kejelasan dan tanda. Impak menyerlahkan naratif Nabi, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan keajaiban Allah 11, mengaitkan surah-surah ini dalam tema penglihatan ilahi. Kebaharuannya menonjolkan Ra sebagai kunci kepada penceritaan dan renungan visual. Kelima-lima surah ini bertema kisah dan tanda, membentuk satu siri Mekah yang mengajak manusia melihat kebenaran melalui sejarah dan alam. Bab 5, Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad membuka surah 7 Raf. Bab ini menganalisis kombinasi unik ini. Apa? Alif Lam Mim Sad, 4 huruf di awal surah 7. Bagaimana muncul pada tujuan 1 diikuti kitab yang diturunkan kepadamu? Mengapa? Pertama dari kebenaran, Sad, menggabungkan petunjuk dengan moral. Justifikasi, penciptaan manusia dan penghakiman 7 menjadi tema utama, mencerminkan kebenaran ilahi dalam naratif. Impak, menonjolkan surah 7 sebagai titik pertemuan penciptaan dan akibat dengan Sad sebagai penegas moral. Kebaharuannya, mentafsir Sad sebagai tambahan kepada Alif Lam Mim, menjurus kepada dimensi etika. Surah 7 berdiri unik, mengaitkan asal-usul manusia dengan tanggung jawab, selari dengan 237, 2:7. Bab 6. Alif Lam Mim Ra memulakan surah 13. Bab ini meneroka maknanya. Apa? Alif Lam Mim Ra, 4 huruf di awal surah 13. Bagaimana terletak pada 12:1 diikuti ini ayat-ayat kitab. Mengapa yang dilihat dari hat mengembangkan Alif Lam Mim ke tanda-tanda alam? 3. Justifikasi, ayat dia menjadikan kilat untuk penglihat dan penciptaan, selari dengan Ra. Impak menekankan keajaiban alam sebagai bukti, melengkapkan petunjuk Alif Lam Mim. Kebaharuannya menghubungkan Ra dengan penglihatan fisikal dan rohani dalam satu surah. Surah 13 berbeza dari Alif Lam Mim dengan fokus pada fenomena alam, memperdalam tema penglihatan. Bab 7, Taha membuka surah 20. Bab ini menganalisis huruf ini. Apa? Taha, 2 huruf di awal surah 20. Bagaimana? Muncul pada 21, diikuti, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk menyusahkanmu. Mengapa? Kehidupan yang ditinggikan, ta kehidupan, mencerminkan kenaikan Musa, 20:10. Justifikasi, panggilan Musa di gunung, 20:10, dan dialog dengan Allah menonjolkan peningkatan rohani. Impak, menjadikan Taha tanda kenaikan ilahi, menghubungkan manusia dengan Tuhan. Kebaharuannya, mentahasabih sebagai simbol peningkatan,
selari dengan peranan surah 20 dalam Tuat 37. Surah 20 menjadi jambatan antara 22, 232 dan 7 surah 10, 19, 19 memperkaya tema wahyu. Bab 8, Tasin Mim memulakan surah 26 dan 28 Qasas. Bab ini meneroka maknanya. Apa Tasin Mim 3 huruf di awal 2 surah? Bagaimana? Terletak pada 261 dan 28 diikuti ayat tentang kitab 26 dan 2 dan 2. Mengapa? Tanda dari sumber sin kisah Bim 26. Surah 26 Nabi-Nabi dan 28 musim menyerlahkan tak ilahi. Impak mengaitkan 2 surah dalam tema tanda dan petunjuk, memperluas taha. Kebaharuannya menghubungkan sin dengan cahaya kisah, unik berbanding taha. Kedua-dua surah ini memperkuat naratif Nabi, selari dengan 286, 26 plus 28. Bab 9, Tasin membuka surah 27. Bab ini menganalisisnya. Apa Tasin, 2 huruf di awal surah 27? Bagaimana? Muncul pada 27:1 diikuti ini ayat-ayat Al-Quran. Mengapa? Tanda yang ditinggikan, sin mencerminkan kebijaksanaan Sulaiman. Justifikasi, kisah semut dan burung hudud, menunjukkan tanda kecil dan besar. Impak, menonjolkan Tasin sebagai tanda kebijaksanaan berkait dengan 1229. Kebaharuannya, mentafsir sin sebagai cahaya kebijaksanaan, berbeza dari Tasin Mim. Surah 27 melengkapkan siri Ta, menghubungkan tanda dan syukur. Bab 10, Yasin memulakan surah 36. Bab ini menerokainya. Apa? Yasin 2 huruf di awal surah 36. Bagaimana? Terletak pada stadiga 6 di kekrimil suning 0 the prima hikmah. Mengapa wahai tanda sin seruan sejat ke 6? Justifikasi? Tanda alam dan kebangkitan menegaskan peranan surah ini. Impak menjadikan Yasin sebagai hal Quran berkait dengan 624. Kebaharuannya menghubungkan ya dengan panggilan langsung kepada pembaca. Surah 36 adalah panggilan universal melengkapkan tema tanda. Bab 11, Sed membuka surah 38. Bab ini menganalisisnya. Apa Sed? 1 huruf di awal surah 38. Bagaimana? Muncul pada 38:1 diikuti demi Al-Quran yang mempunyai peringatan. Mengapa? Kebenaran, Sed fokus pada ujian Daud tertib penciptaan tertib 13. Justifikasi, naratif moral dan kosmik menegaskan kebenaran ilahi. Impak, menonjolkan Sed sebagai lensa moral berkait dengan 64, halaman 452. Kebaharuannya, mentafsir Sed, tunggal sebagai inti kebenaran. Surah 38 melengkapkan Yasin, menambah dimensi moral. Bab 12, Hamim memulakan 7 surah, 40 Ghafir hingga 46 Al-Ahqaf. Bab ini menerokainya. Apa Hamim? 2 huruf di awal 7 surah berturut-turut. Bagaimana? Terletak tak 41, 41, 41, 41, 41 diikuti tema wahyu dan penciptaan. Mengapa? Kehidupan dari Mim menjurus kepada penghakiman. Justifikasi, siri ini mengaitkan penciptaan berselamat menegaskan tulan sumber kehidupan. Impak, menunjukkan Hamim sebagai rentan tematik menghubungkan 7 surah. Kebaharuannya menonjolkan kesinambungan 7 surah 1 unit. Siri Hamim adalah puncak muqatta'at meliputi tema besar Al-Quran. Bab 13, Ain Sin Kaf membuka surah 42. Bab notisnya. Apa? Ain 3 huruf di awal surah 42. Muncul pada bab 2 dan 2 dalam siri Hamim diikuti demikianlah wahyu. Mengapa? Mata tanda teguh. Ain mata teguh. Menambah perundingan dan tertib. Justifikasi. Ayat dia menetapkan hukum dan rundinglah Prabu Idubo selari dengan huruf ini. Impak. Memperdalam mim dengan pada persepsi dan keteguhan. Kebaharuannya mentafsir Ain dan Kaf sebagai dimensi tambahan dalam siri. Surah 42 unik menonjolkan perundingan ilahi. Bab 14, Kaf memulakan surah 50. Apa Kaf? 1 huruf di awal surah 50. Bagaimana? Terletak pada 5 di demi Al-Quran yang mulia. Mengapa? Berdiri teguh.
Kaf menyeru kepada penciptaan dan kebangkitan 5:20. Justifikasi, lihatlah ke langit dan trompet ditiup dua menegaskan keteguhan. Impak, menjadikan Qaf tanda kekuatan kosmik berkait dengan 11, kebaharuannya menghubungkan Qaf dengan keteguhan alam dan akhirat. Surah 50 adalah seruan teguh melengkapkan tema Quran. Bab 15, Nun. Surah 10. Watim nisye, huruf dia sudah nempel dance. Bagaimana? Muncul pada level 1 diikuti demi pena dan apa yang mereka tulis. Mengapa? Cahaya liran Nun mencerminkan pena ambulam mudura dan wahyu awal kedua sebelum justifikasi. Nun wal kalam. Dan pembelaan Nabi berlambut mat menegaskan ilmu. Impak menonjolkan Nun sebagai simbol ilmu berkait dengan 2 atau 3 dunia. Kebaharuannya mentafsir Nun sebagai aliran wahyu dan pengetahuan. Surah 68 menghubungkan pena dengan wahyu selari dengan 11. Bab 16. Kaf Haya Ain Sad. Kaf Haya Ain Sad memulakan surah 19. Bab ini menerokainya. Kaf Haya Ain Sad. 5 huruf di awal surah 19. Bagaimana pada 19:1 diikuti kisah Zakaria 19:2. Mengapa? Wahai kehidupan cukup, lihat kebenaran cukup. Ya wahai Ain Sad, kebenaran menjurus kepada rahmat. 19. Justifikasi kisah Maryam dan 1 menunjukkan rezeki ilahi. Impak, menjadikan huruf ini tanda rahmat berkait dengan Nabtat halaman 3. Kebaharuan 5 huruf sebagai seruan penuh makna kepada rahmat. Surah 19 melengkapkan tanda-tanda menghubungkan 2, 3, 7 dan 11. Bab 17, pola Al-Quran bukan sahaja menyampaikan mesej melalui kata-kata, tetapi juga melalui struktur dan pola yang tersirat dalam nombor surah, ayat, halaman, dan tema. Pola-pola seperti 237, 729, 732, 7320, 286, 1729, 6850 dan 74, 5986, 95 tambah 19, 519. 52.631, 54, 526.315.789, 526.315.789 473.684.201, 526 BIM 432, 19 dan 604 muncul melalui analisis muqatta'at, wahyu awal, zikir, jumlah ayat, halaman, dan susunan surah. Bab ini menerangkan apa itu pola-pola ini, bagaimana ia ditemui, mengapa ia penting, justifikasi dari teks Al-Quran, impaknya terhadap pemahaman dan kebaharuannya dalam pendekatan ini. Pola 237. Apa? Pola ini merujuk kepada nombor surah 2, 3, Al-Imran, dan 7 Al-Araf, serta wahyu awal, 98 Al-Qalam 73, diperluaskan dengan surah 20 Taha dan surah berkaitan 10 hingga 15, 19. Bagaimana? Ditemui melalui gabungan nombor surah dengan muqatta'at, Alif Lam Mim Sad, dan urutan wahyu pertama hingga ketiga, 96, 68, 73, yang menyerlahkan tema permulaan 2:1 di 2. Surah 20 Taha diletakkan setelah 3 surah asas 23, diikuti 7 surah, 10 Yunus, 11 Hus, 12 Yusuf Ar-Rad, 14 Ibrahim, 15 dan 19. Mengandungi 5 alif lam ra, asal 15 kecuali spesies, 1 alif lam mim dan 1 kaf hadwand menghubungkan 7 kembilik 3 Melayu. Mengapa? Ia menandakan asas wahyu, petunjuk, pena, dan ibadah malam sebagai panggilan awal kepada manusia, diperkaya dengan kenaikan ilahi tanda-tanda dalam 7 surah. 10 memperkuat 2:37 sebagai pola teras yang meluas ke struktur Al-Quran. Justifikasi, berpaksikan ayat seperti Al-Quran sebagai petunjuk, Nun wal kalam, bangunlah 7 dengan 2, dan Taha. Dengan kami panggil dia,
serta susunan surah 2, 3 diikuti 20 dan 7 surah 10, 1, 11, 1, 11, 1, 11, 1, 11, 1, 11, 1 yang akalkan 2, 3, 7. Impak membantu melihat Al-Quran sebagai teks yang bermula dengan struktur bertujuan, mengaitkan permulaan wahyu kepada ibadah, ilmu dan kenaikan, dengan surah 20 dan 7 surah sebagai pengukuh, memperdalam penghayatan terhadap kesinambungan ilahi. Kebaharuannya, menyatukan muqatta'at dan wahyu awal dalam 2-3 bertujuh, meluaskan ke surah 20 dan 7 surah 10-11, menawarkan perspektif baharu tentang susunan ilahi yang berpaksikan 3 surah asas. Pola 729. Apa? Pola ini menghubungkan surah 7 Ghaf dan 29 kepada 9 At-Taubah, 27 Naml dan 55 Rahman melalui basmalah dan rahmat. Bagaimana? Diperoleh dengan melihat 7 sembilan atau 27 square dalam nombor surah, diperkaya dengan 7 zikir dalam tubuh fikir 20 dan 92 menjadikan 99 Asmaul Husna, 7 dan 29, 79 berkait dengan 9 tanpa basmalah dan 27 tasin hingga 55 rahmat. Mengapa? Menyerlahkan rahmat Allah sebagai tema utama dari basmalah hingga ar-Rahman. Mengikat zikir kepada sifat ilahi, melengkapkan 237 dengan dimensi puji-pujian. Justifikasi berasaskan basmalah yang mendahului kebanyakan surah, kecuali 9, ayat Ar-Rahman Allama Al-Quran, zikir dalam Jak Sulaiman 7 Sulaimles, mencerminkan rahmat menyeluruh. Impak menunjukkan bagaimana struktur Al-Quran mencerminkan sifat Allah, memperdalam penghayatan terhadap rahmat dan puji-pujian, meluaskan tema 237 ke puncak rahmat. Kebaharuannya, menggunakan 7-9 untuk menghubungkan nombor matematik spinatik dengan tema teologi, satu pendekatan yang jarang diterokai tetapi berpaksikan teks. Pola 732 dan 7320. Apa? 732. Dari surah 73, ayat 2, 7320. Dari jumlah ayatnya, kedua-duanya bergema dengan 2-3-7. Bagaimana? Ditemui melalui nombor surah dan ayat 320, 7-20 dalam konteks Wahyu 1 hingga 5, 8, 7-3, 4. 7-3 mengandungi 7 dan 3, 7-20, menambah menisbah 2, bab siutis. Mengapa? Menekankan ibadah inti Wahyu awal menjadi jamban tatanan permulaan dan pelaksanaan, memperkuat 12-37 dengan amalan. Justifikasi berpaksikan bangunlah pada waktu malam dan sebutlah nama Tuhanmu selari dengan disertai bulan selam permulaan sampai 17. Impak menggesa pembaca untuk melihat ibadah sebagai respons kepada wahyu, menonjolkan peranan surah 73 dalam melengkapkan 2-3-7 dengan zikir malam. Kebaharuannya menghubungkan bilangan ayat-ayat 20 dengan pola awal, menawarkan sudut pandang baharu tentang kepentingan nombor dalam ibadah. Pola 286. Apa? Pola ini mengaitkan tasin mim, surah 268 dengan 2 bakal kedudukan dalam sejarah, serta 28 surah Madinah plus 86 surah Mekah. Bagaimana? Dihasilkan dari jumlah tasin mim 26, 28, 54, 22, 12, 24, diperkuat dengan 268, 259, dan bahagian 114 surah 28, tak pernah sampai guna stak 12. Dengan 2 dan 6 sebagai nombor sempurna. Mengapa? Menunjukkan kesempurnaan struktur Al-Quran dari ayat terpanjang hingga pengasahan Mekah Madinah berkait dengan 2-3-2. Justifikasi berasaskan jumlah ayat Al-Baqarah 296, Nun wal Qalam 6, 1, dan bilangan percentage plus probabilitas dan sabudin 10 dan 10. Impak mendedahkan keseimbangan nun, meningkatkan keyakinan terhadap ketepatan ilahi, melengkapkan 2-3-7 dengan struktur penuh. Kebaharuannya menggunakan nombor sempurna 2-8-6 untuk menjelaskan struktur pendekatan yang tidak biasa tetapi berasas pada teks. Pola 1729. Apa?
Pola ini merujuk kepada 2719, yaitu surah 27 ayat 19 dengan Fatihah dan Basin Mim, Basmalah. Bagaimana ditemui melalui nombor Sigdu 29 yang berkait dengan 2 juz 11, di mana Fatah Basama, Fatihah dan Bismillah muncul meluaskan juz 9, juz plus 9. Digitnya 1 plus 9 berkait dengan 15. Mengapa menyerlahkan syukur dan doa sebagai respons kepada tanda 19 mengikat tasin kepada basmalah memperkait doa 237. Justifikasi. Berpaksikan ayat Fatabasama dahikan min kauliha dan basmalah yang mendahului surah 1 dan 27 dengan tema kebijaksanaan Sulaiman 19. Impak. Menonjolkan hubungan antara tanda-tanda alam dan puji-pujian, memperkaya pemahaman tentang kebijaksanaan Sulaiman, meluaskan Toitupusbian ke Reini Toitut 29. Kebaharuannya, mengaitkan bunyi perkataan dengan nombor, mencipta lapisan tafsiran yang unik berpaksikan ayat. Pola 6859. Apa? Pola ini berdasarkan jumlah ayat Al-Quran, 6.230 dimintu yang terbaca membuat 623 menjadi 6.857 dihubungkan ke total di 3 periode. Bagaimana? Ditemui dan mengambil jumlah ayat 6 bisa menambah segmen awalnya untuk menambah 6 simultane yang merupakan 19 pangkat nakwa 6 lembah minibaf. Kemudian Ansfoilen gua, plus fadafig banjirid tu emna pelotujor, dan di sport auge. Bentirin bloedstint vi deglam bjud jurim beiblage. Akenj, dua dus de glow partezej plat beri theftud sablas thazd. Mengapa? Menunjukkan bahawa jumlah ayat Al-Quran boleh dikaitkan dengan pola permulaan segi petutur, mencerminkan kesatuan dari keseluruhan teks ke asas wahyu dengan semeblis sebagai kunci. Justifikasi. Berpaksikan jumlah ayat keseluruhan Al-Quran 6 yang diterima umum dan hubungan matematik dalam manusia 6 fahmina menjurus kepada luan tebahan selari dengan surah 22 slide 7 Impak. Memperkuat idea bahawa struktur Al-Quran dari jumlah ayat hingga susunan surah adalah teratur dan berkait dengan tema permulaan wahyu, meningkatkan kekaguman terhadap ketelitian ilahi. Kebaharuannya, menggunakan jumlah ayat keseluruhan lamhan dan operasi matematik level 7, satu pendekatan yang inovatif dan menyeluruh dalam melihat teks. Pola 74. Apa? Pola ini merujuk kepada surah 74, Wahyu keempat, yang dikaitkan dengan 237 melalui 2 kali 37, 2 kali 37, 7 Jumat, serta surah 36 Yasin dan 38, dan seterusnya ke Kaf Haya Ain Sad dan 83 Al-Mutaffifin. Bagaimana? Ditemui melalui faktor surah 74, 74, 2 Pazin 7 yang bergema dengan 27, 237. Ditambah dengan 36 tambah 38 plus 38 24. Separuh dari 38 ayat berdua 44 menghampiri 19 dan bilangan ayat 36 bersambung ke surah 83 ayat, kembali ke 36. Mengapa? Menonjolkan kesinambungan awal 24 1 dengan kata mukataat dan tema kebangkitan serta tanda-tanda, memperluaskan 237 konteks yang sebiluat dan sepinggan belan dan 4. Justifikasi, berpaksikan ayat, wahai orang yang berselimut bangla, guat, bay, pusat, wahai dan faban society, kek dengan ekspat, ta hubungan ayat kemudian namstad, yavruk dan truk dan tema. Impak, mengaitkan wahyu digempet dengan pola 2 setiap tuliswa, menegaskan peranan surah-surah mukattaat dalam menyokong mesej awal Al-Quran tentang kesedaran dan tanggungjawab, memperkaya pemahaman tentang susunan wahyu. Kebaharuannya, menghubungkan nombor surah 24 dan ayat 343 melalui faktor matematik 2 mitu dan midpoint nisfu 38. Satu pendekatan yang jarang digunakan untuk melihat kesinambungan teks. Pola 5986. Apa? Pola ini berdasarkan jumlah halaman Al-Quran 664
di mana halaman 598 di Mamuzul 9 ditambah 66 menjadi 5986. Dikaitkan dengan 6459 dan akhirnya 232. Bagaimana? Ditemui dengan mengambil jumlah halaman 4, memisahkan halaman akhir 5694, menghasilkan 5986 yang dihubungkan secara konseptual kepada 6859. 16 3. Kemudian 19 kali 3, ini 12 tukang 3 setiga 5 7, 5 tambah 7, 5 plus 7 12, dan 2 tambah 3 tambah 7, 2 3 7 12, kembali ke 2 3 itu 7. Mengapa? Menunjukkan bahawa struktur fizikal Al-Quran boleh dikaitkan dengan pola permulaan 27, selari dengan kesatuan teks Trayat Kulsaiman dan kelemasting Nasramfat sebagai asas. Justifikasi berpaksikan jumlah halaman standar Uthmani 64 dengan 598 sebagai titik hampir akhir, surah Stabas 12 Nas 12 biasanya pada halaman terakhir, dan hubungan matematik dengan 6 sebelum tumin simil yang menuju 2-7 selari dengan surah 2-3-7. 2 Nas 5 3 11. Impak menegaskan bahawa bukan sahaja ayat tetapi juga pembahagian halaman mencerminkan ketelitian ilahi, memperluaskan 2-3-7 ke dimensi fizikal Al-Quran, meningkatkan kesedaran tentang keseluruhan struktur. Kebaharuannya mengaitkan jumlah halaman 4 dengan 685 jubin dan 2-3-7 melalui pemisahan akhir 596, satu sudut pandang baharu yang menghubungkan bentuk fizikal ke pola numerik. Pola 95 tambah 19. Apa? Pola ini berdasarkan surah 95 At-Tin, yang ditambah 19 menjadi 114. 95 plus 16 kuasa 16. Jumlah keseluruhan surah dengan 19 surah dari 95 hingga 114. 95 114. Bagaimana? Ditemui dengan melihat kedudukan surah 9 pertama dan surah sebelumnya, 95. Menambah 19 kepada 95 menghasilkan 114. Dan mengira surah dari 95, Tilm derides, Strombering berapa 19 surah. Mengapa menonjolkan hubungan antara permulaan wahyu keseluruhan Al-Quran 11 dengan 19 sebagai kunci struktur, berkait dengan 2-3 dudu melalui tema wahyu awal dan penggunaan 19 sebelum ini. Naasumlah 4-16 kuila. Justifikasi berpaksikan kedudukan surah 96 sebagai wahyu pertama, 91 Iqra. Surah 95 sebagai pendahulu demi buah satin dan jumlah surah Al-Quran, di mana 95 hingga 119 merangkumi 19 surah selari dengan wahyu 96 dalam pola. Impak memperkuat idea bahawa struktur surah Al-Quran dari wahyu pertama hingga akhir adalah teratur dan berkait dengan nombor 19, memperdalam pemahaman tentang susunan dan kesatuan teks. Kebaharuannya, menggunakan 19 surah terakhir, 95-12, untuk menghubungkan wahyu awal dengan jumlah keseluruhan, satu pendekatan yang menonjolkan peralihan dari permulaan ke penyelesaian. Pola 52.631. Apa? Pola ini bermula dari surah 96, difaktorkan sebagai 9 kali 6. 9654, dikaitkan dengan 5 pangkat 4, 5 4, 6 25, ditafsir sebagai 526, 526, dan melalui separuh dan cermin nombor menjadi 52.631, 526 yang menghasilkan 57, 26 plus 3 di 1, 57, separuh dari 114. Bagaimana? Dimulai dengan memfaktorkan 96? Silaman takun namin may 4 mengaitkan gambar liwait bulan bermayat. San bab dari 25. Membaca berilvih 5 alam 526. Separuh dari 52 ada 22 26. Cermin 26 menjadi 62, sebab 62 adalah 32 kot. Dan 5 tambah 26, 15 3 suit. Menggabungkan 5, 26, andilog buat payum degi. Di mana diibu siang time 20 samban selik 57. Son nam please get seeing obuja. Sampai desit 14 and skulls from Mengapa? Menunjukkan bahawa nombor surah pertama Wahyu was 96 boleh menghasilkan pola yang berkait dengan keseluruhan Al-Quran,
11 melalui 57, separuhnya, dan berkait secara tidak langsung dengan 2/7, melalui 5 tambah 7. 5 setuju 11, 2 plus 3 7. Justifikasi. Berpaksikan surah 96 sebagai wahyu pertama sememtam bersatu Iqra. Jumlah surah Al-Quran 50 dan hubungan matematik 26 plus 31 19 2. Manahan dia juga langkah simbolik dengan langkah-langkah simbolik ke 52 senu 26 selari tema permulaan 2 di Bolton 6. Impak memperluaskan pemahaman tentang bagaimana nombor surah awal boleh mencerminkan struktur keseluruhan melalui pengiraan berlapis, meningkatkan kekaguman terhadap ketelitian dan kesatuan teks Al-Quran. Kebaharuannya, menggunakan permainan nombor, faktor, kuasa, separuh, cermin dari 96 untuk sampai kepada 57. Ini satu pendekatan unik yang menggabungkan simbolisme dan matematik. Pola 526.000, 315.000, 789. Apa pola ini meluaskan 526 di 1 menjadi 526.000, 315.789. 526 pegil swipent mengandungi jujukan seperti Fibonacci Quran 6, 3, 1, 5, 3, 11, 7, 9, menghubungkan surah 7 dan surah 1 ayat melalui 89, berkait dengan surat 29 dan memperkenalkan 289, bermana ditemui dengan mengambil 2631 menambah 5 dan 5 31, 57, 15 dengan 1, 6 plus 3, 57. Diikuti hingga 15, 31 plus 5, 63 plus 6, 3, 23 dan 19 sebagai pelaras. Dikaitkan dengan surah 7, Mathani, 89, di mana 8 tambah 9 adalah 17 plus 9, 11, merujuk surah 1, 7 ayat. Sari seperti sebelumnya dari itu yang 2019 menghasilkan 7.921 29291 ditafsir sebagai 892 299 2 plus 8 plus 9 11. Mengapa? Menunjukkan bertingkat dari wahyu awal ke struktur Al-Quran, ke surah 7 surah 1 melalui nombor Fibonacci dan kuasa 2, berkait dengan 2 segi duda melalui 5 duda dan siduj 29. Memperluaskan ke-289 sebagai tanda kesatuan tema pembukaan dan puji-pujian. Justifikasi. Berpaksikan surah 96, 91, surah 7 sebagai matain 1, surah Sanvat, ayat, surah 1, ayat, jumlah surah chapter 12, nisfu 5 yang disebut perempuan 2 11 dan hubungan simbolik ayat 12-19 selaras dengan 227. Wahyu awal. Impak memperkaya pemahaman tentang kaitan antara wahyu, surah pembukaan, jujur dan struktur numerik Al-Quran, menonjolkan keselarasan melalui jujukan dan kuasa, meningkatkan penghayatan terhadap ketelitian ilahi. Kebaharuannya, menggabungkan jujukan Fibonacci Quran dengan rujukan surah Matani dan Fatihah Sata, memperkenalkan 29 melalui 89.2, satu pendekatan inovatif yang meluaskan pola sebelumnya. Pola 526.389.784.684.201. 52 Apa? Pola ini meluaskan. Hai. 6263 sampai 6 dominan dengan menambah 473.604.201. Menghubungkan surah 96 wah pertama, surah 74 6 plus 38 dan Sabah Mathani ke-99 Asmaul Husna melalui darab 19 memperkenalkan 99. Bagaimana? Ditemui dengan mengambil 9226 menambah buanak di 9 plus 94 di 2263 nimpa digidesis elam diduduj. Melanjutkan ke 526 terdus bertesenat genam. Amlak 421 saya 221 hik 248 kualda 2 48 merujuk surah 9 dan akhirnya ming 26 tu film bab tenati 42 darab 19.
Meme 2 nap esa belum sendiri fort mem tempat jurnal fap 2 2 converse plom pas belat 19 minus minus de minutes dan minus miran menghasilkan 18:9 ditafsir sebagai 9 Mathani 9 Timothy System merujuk 99:99 24 surah 36 das Hegi kepada 36 set mengapa menyatakan wahyu awal sebagai lanjutan dan imban Mathani 2 surah panjang O1 dengan Asmaul Husna berkait dengan dua gusko duduk surah 6 dalam pola amba 24 surah imban 24 dan antithesis bearing melalui 19 sebagai kunci struktur. Justifikasi berpaksikan surah 96 Pelantu Iqra, surah 74 Ta bangunlah, surah 36 dan 38 di belab 1, jumlah surah 111 Nisfud Bat Kamgulta dan Asmaul Husna. Dengan matematik, Miman 26 digan 19 4 2 3 6 21 19 Belaman 9 selari dengan 2, 3, 7 dan 74. Impak mendedahkan lapisan keselarasan dari wahyu awal ke keseluruhan teks, menghubungkan nombor surah Mathani dan sifat Allah, meningkatkan kekaguman terhadap struktur ilahi Al-Quran. Kebaharuannya menggunakan darab 19 untuk menghasilkan 18:9 ditafsir sebagai 99. Asmaul Husna meluaskan pola sebelumnya dengan rujukan Mathani dan Muqattat. Pola 19-19. Apa? Pola ini berdasarkan perkataan Quran yang mengandungi huruf Kaf dan Nun, merujuk surah 50 Kaf dan 68, di mana jumlah digitnya menjadi 19, berkait dengan 1729. Bagaimana? Ditemui dengan mengambil surah Kaf dan Nun plun, menjumlah digitnya 6 plus 9 plus 5 plus 0 was 11 dan menghubungkan 19 kepada jumlah digit 1029 17 plus 211 dari surah 27 ayat 19 11. Mengapa? Menonjolkan 19 sebagai kunci dalam struktur Al-Quran, menghubungkan nama Quran Kaf Nun dengan wahyu 60 sebagai wahyu kedua dan tema syukur selari dengan 23 dudu malam belam dan 16. Justifikasi berpaksikan perkataan Quran Lan, surah 51, Kaf wal Quran, surah 68, 6 surah Qamar 27, ayat 19, 21. Dengan matematik, 6 plus 8 plus 0 19, 1 plus 2 plus 2 plus 9 malas 19, selari dengan 22. Impak mempuas Muhammad bervodarik terimpon dumil dan tematik teks, meningkambingkan kesedaran pengsyukuratuan ilahi di huruf ini. Kebaharuannya mengaitkan huruf Quran Nun dengan nombor surah 58 dan 1229, menjadikan 19 sebagai jambatan unik antara teks dan struktur. Pola 604. Apa? Pola ini berdasarkan jumlah halaman Al-Quran, dihubungkan melalui muka surat Muqattat, surah 7, Alif Lam Mim Sad, halaman setahtu Mim Bata, surah 38, dan surah 19 Kaf Ya Ain Sad, halaman 305, menghasilkan net supahat pral 91 plus pampa 90 dan 35 Rasul Palatulasi berkait dengan 57. Bagaimana? Ditemui dengan mengambil halaman permulaan surah 77 dan surah 38, menjumlahkan U plus 1 plus 4, yaitu jumlah keseluruhan halaman Al-Quran. Kemudian, halaman surah 1935 dibahagi kepada 30 tambah 5, 30 plus 5 plus 35, difaktorkan sebagai 5 kali 7, 5 7 9, dan dikaitkan secara simbolik kepada 57, 57 plus 1 2, separuh dari jumlah surah. Mengapa menunjukkan bahawa struktur fizikal Al-Quran 64 halaman jumlah surah 114 nisfu 57 tercermin dalam kedudukan halaman Muqattat, mengaitkan sad, kebenaran dan tema wahyu, selari dengan 2-3-7, Mim 2637. Justifikasi berpaksikan halaman standar Uthmani, surah 71, 71, surah 38, 453, 1, dan surah 9 dengan jumlah halaman 614 dan surah 11, serta hubungan simbolik 151 plus 453, 694, 35, 57,
selari dengan 237 dudes, dan mim 2631. Impak mendedahkan keselarasan antara pembahagian halaman dan struktur surah, meningkatkan kekaguman terhadap ketepatan fizikal dan tematik Al-Quran. Kebaharuannya menggunakan nombor halaman muqatta'at 151, 45 tebia, 3 ruzun lim untuk menghubungkan jumlah halaman 604 dan nisfu surah. Satu pendekatan unik berasaskan sad dan tanda-tanda. Pola-pola ini mengaitkan muqatta'at, alif lam mim, sad, tasin mim, tasin, yasin dengan wahyu awal, zikir, rahmat, jumlah ayat, halaman dan susunan surah Al-Quran. Apa yang ditunjukkan adalah sistem nombor dan tema yang teratur. Bagaimana ia ditemui adalah melalui analisis teks, matematik, dan struktur. Mengapa ia penting adalah untuk menegaskan kesatuan dan ketepatan ilahi. Justifikasinya terletak pada ayat-ayat nyata, bilangan, dan susunan. Impaknya memperdalam penghayatan terhadap Al-Quran sebagai teks berdaulat. Dan kebaharuannya adalah pendekatan berlapis yang menggabungkan teks, nombor, dan tema. Al-Quran sebagai sistem teratur menjadi jelas di mana nombor dan tema bersambung untuk menyokong mesej ilahi yang menyeluruh. Bab 18. Rumusan tanda-tanda teks berdaulat. Al-Quran adalah teks berdaulat, satu sistem lengkap yang mendedahkan kebenaran melalui kata, huruf, nombor dan susunan. Muqatta'at bukan sekadar simbol, tetapi kunci kepada tanda-tanda ilahi yang tersirat dalam strukturnya. Dari alif lam mim hingga nun, dari pola 237 hingga 604, setiap elemen menunjukkan ketepatan yang melampaui kebetulan. Apa? Kesimpulan bahwa Al-Quran adalah teks teratur dengan tanda-tanda berlapis. Bagaimana? Ditunjukkan melalui analisis muqatta'at, bab 3 pola numerik, berpaksikan ayat, surah, dan struktur fizikal. Mengapa? Untuk membuktikan Al-Quran sebagai kitab yang jelas satsa, petunjuk pada manusia, 2 Yusuf 45, dan bukti kebesaran Allah, Makta 3. Justifikasi. Ayat kami memperlihatkan tanda-tanda kami di ufuk dan dalam diri mereka, termilu huruf, nombor, dan tema. Iqra' menafsat mengundang pembacaan mendalam. Impak meningkatkan keyakinan terhadap keajaiban Al-Quran, mengajak pembaca melihatnya sebagai sistem ilahi, bukan sekadar teks linear. Kebaharuannya menawarkan pandangan holistik yang mengintegrasikan teks, matematik, dan tema, mendedahkan lapisan makna yang jarang diterokai. Al-Quran mengakhiri wahyu dengan An-Nas, surah 11, kembali kepada permulaan Iqra', melengkapkan kitaran petunjuk. Bab ini menutup dengan seruan, Al-Quran adalah tanda yang hidup dan muqatta'at adalah pintu kepada keajaibannya. Catatan akhir panjang, setiap bab diperluas untuk memberikan gambaran penuh dari definisi hingga impak dengan rujukan ayat spesifik. Konsistensi, menggunakan bahasa Malay nombor sebagai perkataan, kecuali ayat surah dan nada neutral berpaksikan Al-Quran. Integrasi, semua input anda 64 tahap dalam digabungkan dalam bab berkaitan. Flexibility. Jika anda mahu bab tertentu diperdalam, lebih ayat untuk sebelum spinman atau format diubah, sila beritahu saya. Ini adalah versi penuh buku, siap untuk diterokai atau disesuaikan lanjut. Apa pendapat anda? Epilogue with penutup Subhanallah, why sadaqallahu azim. Below is an epilogue titled Epilogue for the book Muqatta'at Terbongkar, Penyelesaian Al-Quran, followed by a closing supplication, doa penutup, incorporating Subhanallah and explaining why Sadaqallahul Azim is used. The tone remains neutral, reflective and Quran-centric, consistent with the book style, and it integrates the themes explored throughout the text. Epilog Al-Quran adalah kalam Allah yang tidak pernah habis untuk diterokai. Dari kesenyapan sebelum Iqra hingga huruf-huruf muqatta'at yang misteri, dari pola 237 hingga 604. Setiap lapisan teks ini mendedahkan tanda-tanda kebesarannya. Buku ini muqatta'at terbongkar, penyelesaian Al-Quran, bukan penutup kepada rahsia ilahi, tetapi permulaan kepada renungan yang lebih dalam. Huruf-huruf seperti alif, lam, mim dan taha bukan sekadar bunyi, tetapi jemputan untuk melihat, mendengar dan memahami keajaiban yang tersirat dalam susunan dan maknanya. Perjalanan ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah teks berdaulat, satu sistem lengkap yang mengaitkan nombor, tema dan wahyu dalam harmoni sempurna. Ia menyeru kita untuk kembali kepada Iqra, membaca dengan hati dan akal, dan merenung tanda-tanda di ufuk dan dalam diri dia. Setiap pola yang terlihat dapat bercabaran, Ingdolzaran that being member worked for 2000 and Browning singkat singkat saja.
Ia adalah petunjuk, 2 Sesapa 5, peringatan dan rahmat 55 dan 2 yang kekal. Sebagai penutup, marilah kita akhiri dengan doa, memuji kebesaran Allah yang menurunkan kalam ini dan mengakui kebenarannya yang agung. Subhanallah kita ucapkan kerana kesuciannya tercermin dalam setiap huruf dan nombor, dan sadaqallahul azim menjadi pengakuan bahawa Allah maha benar dalam janji dan kalamnya. Semoga usaha ini diterima sebagai langkah kecil menuju penghayatan Al-Quran, dan semoga kita terus diberi petunjuk untuk mengenal tanda-tandanya. Doa penutup, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah, yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hamba-Mu. Huruf-hurufnya menjadi tanda kebesaran-Mu, dan susunannya mencerminkan kesucian-Mu yang tiada tandingan. Kami memuji-Mu dengan segala puji, dan kami memohon keampunan atas kekurangan kami dalam memahami kalam-Mu yang agung. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini cahaya di hati kami, panduan di jalan kami, dan penyelamat di akhirat kami. Berikanlah kami kefahaman untuk merenung tanda-tanda-Mu dari Alif Lam Mim hingga Nun, dari permulaan wahyu hingga akhirnya. Sadaqallahul azim. Engkau maha benar ya Allah yang maha agung dalam setiap kalam yang kau turunkan. Dan kami bersaksi bahawa Al-Quran adalah kebenaran darimu yang tidak pernah usang. Terimalah usaha kami dan ampunilah kami. Amin. Mengapa Sadaqallahul azim? Subhanallah. Ucapan ini dipilih kerana ia memuji kesucian Allah yang tercermin dalam keajaiban Al-Quran. Dari huruf muqatta'at yang sederhana hingga pola-pola rumit seperti 6859 dan 604. Subhanallah, mengakui bahawa hanya Allah yang maha suci mampu mencipta teks sebegini teratur dan penuh makna, selari dengan ayat Maha Suci Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam konteks buku ini, ia merujuk kepada kekaguman terhadap ketepatan ilahi yang ditemui dalam analisis. Sadaqallahul azim. Frase ini bermaksud Allah yang maha agung telah berkata benar, digunakan sebagai penutup tradisional selepas membaca Al-Quran, mengesahkan kebenaran kalamnya. Dalam epilog ini, ia dipilih untuk menegaskan bahawa setiap ayat, huruf dan pola yang dibincangkan, dari Iqra hingga An-Nas, Naman Lam, adalah benar dan berasal dari Allah yang Maha Agung. Ia juga selari dengan ayat katakanlah, benar telah datang dari Tuhanmu Mekpulu, mengakhiri buku dengan pengakuan bahawa Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Kedua-dua ungkapan ini menyatukan pujian dan pengakuan, mencerminkan tema buku tentang kesucian dan kebenaran Al-Quran, serta menutup perjalanan penyelidikan ini dengan nada tawaduk dan syukur. Catatan epilog ini merumuskan inti buku, muqatta'at dan pola sebagai tanda ilahi, dan mengaitkannya dengan doa yang relevan. Doa ditulis dalam bahasa Malay dengan gaya formal, mencerminkan penghormatan kepada Al-Quran. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum. Al-Quran merupakan bukti wahyu ilahi, panduan untuk seluruh manusia. Ayat-ayatnya syarat dengan kebijaksanaan dan keindahan bahasa, memikat hati dan minda orang beriman selama berabad-abad. Namun, di dalam kitab suci ini tersembunyi misteri yang terus menarik minat para sarjana dan menggamit imajinasi. Antaranya ialah muqatta'at, huruf-huruf terputus yang terdapat pada permulaan surah-surah tertentu. Huruf-huruf ini yang kelihatan tidak kena pada tempatnya, telah mencetuskan pelbagai tafsiran dan mendorong usaha untuk memahami makna tersembunyi di sebaliknya. Bayangkan Anda menerima mesej yang bermula dengan beberapa huruf rawak. Sudah tentu Anda ingin tahu apa kepentingannya, bukan? Begitu juga muqatta'at telah membingungkan dan menarik minat para sarjana selama beberapa generasi. Ia umpama teka-teki linguistik, kod ilahi yang menunggu untuk dirungkaikan. Kehadirannya mendorong kita untuk menyelidiki Al-Quran dengan lebih mendalam, melihat di sebalik makna yang tersurat dan menyingkap makna tersirat yang terjalin dalam ayat-ayatnya. Muqatta'at bukanlah sekadar huruf rawak, ia diletakkan secara sengaja, dipilih dengan teliti oleh Allah untuk menyampaikan mesej yang lebih mendalam. Kehadirannya pada permulaan surah-surah tertentu menunjukkan kaitan dengan tema dan topik yang dibincangkan dalam surah tersebut. Ia menjadi peringatan bahawa Al-Quran bukanlah kitab untuk dibaca sambil lewa, tetapi teks yang perlu direnungkan, dianalisis dan difahami pada pelbagai peringkat. Perjalanan untuk merungkai misteri muqatta'at adalah perjalanan ke dalam inti pati mesej Al-Quran itu sendiri. Setiap huruf, setiap ayat, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendak dan kebijaksanaan ilahi.
Para sarjana telah menghabiskan bertahun-tahun, malah berdekat-dekat, mengkaji dan meneliti makna di sebalik muqatta'at. Mereka menggunakan pelbagai pendekatan, dari analisis linguistik hingga tafsiran mistik, untuk cuba memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui huruf-huruf ini. Ada yang percaya bahawa muqatta' adalah kunci kepada rahsia-rahsia yang lebih besar dalam Al-Quran, sementara yang lain melihatnya sebagai tanda kebesaran dan keagungan Allah yang tidak dapat difahami sepenuhnya oleh akal manusia. Namun, satu perkara yang pasti, kehadiran muqatta'at mengingatkan kita bahawa Al-Quran adalah kitab yang hidup, penuh dengan lapisan makna yang menunggu untuk diterokai. Ia mengajak kita untuk terus belajar, merenung, dan mencari kebenaran dalam setiap ayatnya. Dalam usaha kita untuk memahami muqatta'at, kita juga belajar untuk lebih menghargai keindahan dan kedalaman Al-Quran. Setiap kali kita membuka Al-Quran dan membaca ayat-ayatnya, kita diingatkan bahawa kita adalah sebahagian daripada tradisi yang panjang, tradisi yang menghargai ilmu dan pencarian kebenaran. Muqatta'at adalah sebahagian daripada tradisi ini, satu misteri yang mengajak kita untuk terus mencari dan memahami. Dalam setiap huruf dan ayat, kita menemui kebijaksanaan yang tidak ternilai, panduan untuk hidup kita, dan hubungan yang lebih mendalam dengan pencipta kita. Jadi marilah kita terus menyelidiki, merenung, dan mencari makna di sebalik muqatta'at. Marilah kita menghargai keindahan dan kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran, dan berusaha untuk memahami mesej ilahi yang disampaikan melalui setiap huruf dan ayatnya. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memperdalam iman dan hubungan kita dengan Allah. Muqatta'at adalah lebih daripada sekadar huruf, ia adalah jemputan untuk kita menyelidiki dan memahami Al-Quran dengan lebih mendalam. Ia adalah peringatan bahawa setiap ayat dalam Al-Quran mempunyai makna yang mendalam dan berlapis-lapis, menunggu untuk diterokai oleh mereka yang bersedia untuk mencari dan memahami. Marilah kita terus berusaha untuk merungkai misteri ini, dan dalam prosesnya, kita akan menemui kebijaksanaan dan kebenaran yang tidak ternilai. Perjalanan untuk merungkai misteri muqatta'at adalah perjalanan ke dalam intipati mesej Al-Quran itu sendiri. Setiap huruf, setiap ayat, membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang kehendak dan kebijaksanaan ilahi. Dengan berbuat demikian, kita bukan sahaja memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memperdalam iman dan hubungan kita dengan Allah. Istilah muqatta'at berasal daripada perkataan Arab kata'a yang bermaksud memotong atau memisahkan. Huruf-huruf ini muncul sebagai entiti bebas, terputus daripada perkataan yang mengikutinya. Ia berbeza daripada teks surah yang lain, berdiri sebagai ciri linguistik unik Al-Quran. Kehadirannya telah mencetuskan pelbagai tafsiran sepanjang sejarah, setiap satunya menawarkan perspektif yang berbeza tentang kepentingannya. Sesetengah sarjana percaya bahawa muqatta'at mewakili singkatan bagi nama atau sifat Allah. Yang lain mencadangkan bahawa ia merujuk kepada tema atau topik yang dibincangkan dalam surah yang didahuluinya. Ada juga yang berpendapat bahawa ia berfungsi sebagai bentuk sumpah ilahi yang menekankan kepentingan mesej yang menyusul. Kepelbagaian tafsiran mencerminkan kerumitan muqatta'at dan menonjolkan kedalaman teks Al-Quran. Walaupun tiada jawapan yang muktamad, muqatta'at mengajak kita untuk mendekati Al-Quran pada tahap yang lebih mendalam. Ia mendorong kita untuk melihat di sebalik tafsiran literal dan meneroka dimensi simbolik dan metafora teks. Kehadirannya mengingatkan kita bahawa Al-Quran adalah wahyu yang pelbagai aspek, kaya dengan makna dan terbuka kepada pelbagai lapisan pemahaman yang mendalam. Muqatta'at, seperti yang telah disebutkan, telah menjadi subjek perdebatan dan perbincangan ilmiah yang meluas. Para sarjana dari pelbagai latar belakang telah menghabiskan masa bertahun-tahun untuk mengkaji dan meneliti makna sebenar di sebalik huruf-huruf misteri ini. Sifatnya yang penuh teka-teki telah membawa kepada pelbagai tafsiran, yang mana setiap tafsiran ini mencerminkan keunikan pendekatan dan pemahaman individu terhadap teks suci ini. Setiap satunya menawarkan perspektif unik tentang makna dan tujuannya. Ada yang melihatnya sebagai kod rahsia, sementara yang lain menganggapnya sebagai simbolik atau metafora. Walaupun tiada satu tafsiran pun yang diterima secara universal, meneroka sudut pandangan yang berbeza ini dapat memperkayakan pemahaman kita tentang Al-Quran dan memperdalam penghargaan kita terhadap asal-usulnya yang ilahi.
Dengan memahami pelbagai tafsiran ini, kita dapat melihat betapa kaya dan mendalamnya teks Al-Quran. Satu tafsiran mencadangkan bahawa muqatta'at mewakili singkatan bagi nama atau sifat Allah. Tafsiran ini menekankan bahawa setiap huruf mempunyai makna yang mendalam dan berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Contohnya, Alif Lam Mim boleh ditafsirkan sebagai bentuk pendek bagi Ana Allah Alim, akulah Allah, yang Maha Mengetahui. Tafsiran ini menekankan autoriti ilahi Al-Quran dan mengingatkan kita bahawa ia adalah firman Allah yang diwahyukan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Tafsiran ini juga mengajak kita untuk merenung dan memahami kebesaran Allah serta kebijaksanaan yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Tafsiran lain mencadangkan bahawa muqatta'at merujuk kepada tema atau topik yang dibincangkan dalam surah yang didahuluinya. Ini memberikan panduan kepada pembaca tentang apa yang akan dibincangkan dalam surah tersebut. Contohnya, Taha pada permulaan surah Taha dipercayai oleh sesetengah pihak berkaitan dengan kisah Nabi Musa AS dan pertemuannya dengan Allah. Ini memberikan konteks kepada pembaca tentang tema utama surah tersebut. Pandangan ini mencadangkan bahawa muqatta'at bertindak sebagai panduan tematik mempersiapkan pembaca untuk kandungan surah tersebut. Dengan cara ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghayati mesej yang ingin disampaikan dalam surah tersebut. Dalam meneroka pelbagai tafsiran ini, kita dapat melihat betapa kaya dan mendalamnya teks Al-Quran. Setiap huruf dan ayat mempunyai makna yang mendalam dan berkaitan dengan kehidupan kita sebagai umat Islam. Dengan memahami pelbagai tafsiran ini, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang Al-Quran dan memperdalam penghargaan kita terhadap asal-usulnya yang ilahi. Muqatta'at Alif Lam Mim muncul pada permulaan beberapa surah dalam Al-Quran, termasuk surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah Al-Ankabut. Huruf-huruf ini yang seringkali dianggap misteri telah menarik perhatian para ulama dan pembaca selama berabad-abad. Surah-surah ini, yang pelbagai dari segi subjeknya, berkongsi benang merah, semuanya membincang spek asas iman, kepercayaan dan hubungan antara Allah dan manusia. Setiap surah membawa mesej yang mendalam dan penting, yang mengajak kita untuk merenung dan memahami makna yang lebih dalam. Kehadiran Alif Lam Mim pada permulaan bab-bab ini, mengajak kita untuk mempertimbangkan makna yang lebih mendalam. Ia seolah-olah menjadi pintu masuk kepada dunia yang penuh dengan hikmah dan pengetahuan yang tersembunyi. Sesetengah sarjana percaya bahawa Alif Lam Mim mewakili sumpah ilahi yang menekankan kepentingan mesej yang terkandung dalam surah-surah ini. Mereka melihatnya sebagai tanda bahawa apa yang akan dibaca adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diberi perhatian yang serius. Pengulangan huruf-huruf ini merentasi pelbagai bab, menunjukkan penekanan yang disengajakan terhadap kepentingannya. Ia bukan sekadar kebetulan, tetapi satu peringatan yang berulang kali tentang sesuatu yang sangat penting. Ia berfungsi sebagai peringatan bahawa Al-Quran bukanlah himpunan cerita yang terpisah, tetapi satu kesatuan yang padu, dengan setiap surah menyumbang kepada naratif yang lebih besar. Setiap ayat dan surah saling berkaitan, membentuk satu keseluruhan yang harmoni. Yang lain mentafsirkan Alif Lam Mim sebagai rujukan kepada misteri penciptaan. Mereka melihatnya sebagai simbol kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih mendalam, yang melampaui pemahaman manusia biasa. Sama seperti huruf-huruf ini apabila digabungkan membentuk asas bahasa Arab, begitu juga Allah mencipta alam semesta daripada blok binaan asasnya. Setiap elemen dalam alam semesta ini mempunyai tempat dan peranannya yang tersendiri. Pengulangan huruf-huruf ini merentasi surah-surah yang berbeza boleh dilihat sebagai peringatan tentang kuasa dan kebijaksanaan Allah yang terbukti dalam reka bentuk kosmos yang rumit. Setiap bintang, planet dan galaksi adalah bukti kepada kebesaran dan kekuasaannya. Huruf-huruf ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu dan pengetahuan. Sama seperti kanak-kanak belajar huruf-huruf ini di sekolah, kita juga harus terus belajar dan mencari pengetahuan sepanjang hayat kita. Begitu juga Allah mencipta alam semesta daripada blok binaan asasnya. Setiap elemen dalam alam semesta ini mempunyai tempat dan peranannya yang tersendiri. Pengulangan huruf-huruf ini merentasi surah-surah yang berbeza, boleh dilihat sebagai peringatan tentang kuasa dan kebijaksanaan Allah, yang terbukti dalam reka bentuk kosmos yang rumit. Setiap bintang, planet dan galaksi adalah bukti kepada kebesaran dan kekuasaannya, yang terbukti dalam reka bentuk kosmos yang rumit.
Setiap bintang, planet dan galaksi adalah bukti kepada kebesaran dan kekuasaannya. Dengan merenung huruf-huruf ini, sound tentang kebesaran ciptaan Allah sehingga sepokat sehingga dari is luas ini.